Praktikum Perniagaan, Perkhidmatan dan Produk Industri. Praktikum Perniagaan. Perniagaan Little Pancake ini dilaksanakan secara walk-in dan boleh juga melalui pembelian secara atas talian. Perkhidmatan yang telah kami sediakan ialah syarikat kami menyediakan produk makanan yang dikenali sebagai Little Pancake, iaitu pancake yang mempunyai pelbagai perisa. Produk industri. Industri makanan ini sentiasa mempunyai permintaan yang sangat tinggi dan dalam masa yang sama sentiasa berubah mengikut trend semasa. Seterusnya adalah produk. Produk kami iaitu Little Pancake didatangkan dengan dua pilihan topping utama iaitu coklat dengan matcha, dan white drizzle kami berikan secara percuma. Pelanggan-pelanggan kami boleh memilih sama ada untuk memilih topping coklat ataupun matcha ataupun mix. Dan datangkan juga dengan crumbs. Crumbs kami cas sebanyak 70 sen setiap crumbs, dan syarikat kami memiliki 4 pilihan crumbs iaitu Oreo, Biscoff, Tiger Crumbs dengan Milo. Jadi pelanggan-pelanggan kami boleh memilih sama ada untuk menambah crumbs tersebut ataupun tidak. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi bahagian saya akan menerangkan berkenaan dengan ahli kumpulan dan tugas-tugas mereka. Jadi dalam syarikat kami terdiri daripada 7 orang yang diketuai oleh saya sendiri dan diikuti oleh rakan-rakan seperjuangan saya. Jadi di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan skop tugasan mereka secara diperinci satu persatu. Okay, yang pertama adalah Chief Executive Officer, iaitu saya sendiri. Jadi tugas saya ini adalah untuk mengetuai dan cakna akan perihal-perihal dan tugas-tugas yang dilakukan oleh rakan-rakan saya yang lain. Jadi di sini saya akan memantau segala pergerakan mereka dari A sampai Z supaya aktiviti perniagaan yang kami lakukan ini berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah Financial Manager, yang mana Financial Manager ini diketuai oleh saudari Fatihah binti Rahman, yang mana tugas dia adalah untuk mengawal ataupun menyelia cash flow, iaitu pergerakan aliran keluar dan masuk duit dari syarikat, dan menyimpan segala resit-resit yang berkenaan dengan pembelian dan urus niaga yang dilakukan oleh syarikat. Seterusnya adalah saudari Nur Nazili Nur Zaleh, yang mana beliau mengambil tugas sebagai Production Manager. Production Manager ini bertanggungjawab sebagai orang yang mengurus akaun media sosial milik syarikat dan mengawal selia produk sebelum produk tersebut sampai kepada tangan pelanggan. Sama ada produk tersebut baik dan kualitinya, ianya akan dikawal selia oleh saudari Nur Nazili Nur Zaleh sebelum produk tersebut sampai ke tangan pembeli. Seterusnya adalah Marketing Manager, yang dikawal selia oleh saudara Ronil bin Mone. Tugas dia adalah untuk merangka strategi perniagaan syarikat, yang mana strategi tersebut boleh merancangkan lagi jual beli yang dilaksanakan dalam syarikat, dan tugas dia yang lain juga adalah untuk mempromosikan produk-produk yang kami hasilkan di pelbagai media sosial yang kami ada, seperti contoh Instagram dan TikTok. Seterusnya adalah Operation Manager, yang dikawal selia oleh Arnold Daniel. Tugas dia adalah untuk mengetahui pembuatan produk-produk kami sekaligus menyelia kualiti, kuantiti sebelum produk kami ini sampai dan diterima oleh pelanggan-pelanggan kami. Seterusnya adalah Communication Manager. Communication Manager ini dipegang oleh saudara Khairul Azhar, yang mana tugas beliau adalah untuk menjaga platform-platform yang digunakan oleh pelanggan kami untuk memesan dan menempah kami punya produk syarikat kami. Seterusnya adalah Service Manager. Service Manager ini dipegang oleh saudari Azniza Izzati Lawrence, yang mana tugas dia adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menyediakan platform yang mana platform tersebut memudahkan kami berinteraksi dengan pelanggan bagi membuat ataupun mendapatkan ulasan-ulasan terhadap produk-produk syarikat kami. Baik, seterusnya saya akan meneruskan bahagian pemasaran produk. Kami memutuskan untuk melakukan beberapa kaedah pemasaran produk. Sebagai contoh, salah satunya adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran kami merupakan Instagram dan TikTok.
Seterusnya, kami juga menerima tempahan. Tempahan ini boleh diterima melalui Google Form yang kami edarkan maupun WhatsApp. Seterusnya, aktiviti pemasaran. Antara aktiviti pemasaran yang kami memutuskan untuk lakukan adalah promosi pada Hari Expo. Kemudian, kami juga melakukan hard sell dan soft sell. Kami juga ada melakukan teaser yang mana merupakan salah satu tanda ataupun postingan terawal kami lakukan untuk membuat para pelanggan tertanya-tanya dengan produk yang bakal dilancarkan. Baiklah, seterusnya ialah bahagian saluran pemasaran. Bagi bahagian ini, kami mempunyai dua saluran utama iaitu TikTok dan Instagram. Dua laman sosial ini akan diselia oleh salah satu ahli organisasi kami yang mana setiap postingan dan hebahan akan dilakukan pada kedua laman sosial ini. Postingan-postingan yang akan dilakukan adalah seperti hebahan poster, pengiklanan, teaser dan juga pengenalan ahli kumpulan kami. Saluran pemasaran ini juga diwujudkan bagi memudahkan komunikasi dua hala daripada pihak kami dan pihak pelanggan. Kami juga sering melakukan postingan penghargaan kepada pelanggan kami sebagai tanda berterima kasih atas sokongan yang diberikan kepada produk kami. Bagi bahagian penerimaan tempahan pula, kami menerima tempahan melalui dua kaedah, iaitu pertama sekali melalui hebahan Google Form yang kami lakukan, kedua melalui WhatsApp. Pada awalnya, kumpulan kami memutuskan untuk melakukan hebahan Google Form bagi memudahkan kami mengumpul maklumat-maklumat pelanggan kami. Namun, kemudian lebih ramai pelanggan yang tertarik untuk menempa pesanan melalui WhatsApp. Hal ini disebabkan oleh bagi segelintir para pelanggan kami mengatakan bahawa melakukan tempahan melalui Google Form agak menyukarkan. Malahan, apabila menggunakan aplikasi WhatsApp, lebih mudah dan cepat. Seterusnya, bagi bahagian aktiviti pemasaran, kami melakukan promosi pada Hari Expo yang mana kami memberi harga runtuh kepada para pelanggan yang datang. Yang mana harga runtuh yang diberikan dari pihak kami adalah dengan membeli 5 pieces baby pancake dengan harga RM5 sahaja. Kami juga memberikan promosi seperti memberi pilihan kepada mereka free add-on 2 crumbs yang mana apabila mereka membeli sebanyak 12 pieces dengan harga RM10 sahaja. Melalui promosi sedemikian, kami dapat melihat bahawa ia membawa impak yang baik yang mana kedua-dua pihak mendapat kelebihan ataupun keuntungan yang sama. Ia juga memberi impak yang baik dari segi bilangan pelanggan yang kami dapati. Bagi dua bahagian yang terakhir iaitu hard sell dan soft sell serta teaser. Bagi jualan hard sell, kami mengambil contoh pada Hari Expo yang mana kami menyediakan menu kami untuk para pelanggan melihat dan kami menjelaskan maklumat dengan lebih lanjut secara bersemuka kepada mereka. Bagi jualan soft sell pula, kami hanya melakukan postingan pada kedua laman sosial kami iaitu Instagram dan TikTok. Postingan yang dilakukan adalah seperti poster serta menu-menu produk kami. Ini boleh memberi kelebihan dan memudahkan pihak pelanggan yang jauh ingin membeli produk kami secara atas talian. Last but above all, kami juga melakukan pemasaran melalui teaser yang mana umum mengetahui bahawa teaser merupakan salah satu kaedah untuk melancarkan produk tanpa menunjukkan produk yang sebenar. Kaedah ini dilakukan bagi memberi tanda tanya kepada para pelanggan bahawa apakah produk yang akan dilancarkan daripada syarikat kami. Ini juga sekaligus akan membuat mereka tertunggu-tunggu hari produk sebenar akan dilancarkan. Bagi pencapaian pula, kumpulan kami telah berjaya mencapai visi, misi dan ketiga objektif kami. Di mana visi kami adalah mewujudkan kelainan terhadap rasa, tekstur dan kekemasan dalam produk yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Manakala misi pula, kami berjaya dalam memberi kepuasan kepada pelanggan, membina jenama dan mendorong inovasi. Dan akhir sekali bagi objektif, kami telah berjaya memberikan kualiti dan rasa yang terbaik kepada pelanggan, menyajikan manisan dengan harga yang mampu milik, dan yang terakhir menjana keuntungan melalui perniagaan yang dijalankan.
Bagi pencapaian jualan pula, kumpulan kami berjaya menjual sebanyak RM1,300.68. Dan bagi engagement pula, bagi Instagram kami mencapai engagement rate sebesar 20.76% dan purata engagement rate adalah 1.384. Bagi social media TikTok pula, kami mendapat engagement rate sebesar 8.395% dan purata bagi engagement rate adalah 1.395%. Bukan itu saja, kumpulan kami juga berjaya mendapat beberapa maklum balas yang positif daripada pelanggan kami. Dan di slide ini merupakan beberapa contoh atau maklum balas yang kami dapat daripada pelanggan kami. Hai semua, saya merupakan financial untuk Little Pancake Company. Ini adalah jumlah jualan Little Pancake untuk bulan April dan Mei yang berjumlah sebanyak RM1,013.68 dengan jualan sebanyak 98 unit dan modal untuk setiap individu yang dikeluarkan ialah RM65. Ini pula merupakan jumlah pengeluaran untuk barangan sepanjang penjualan Little Pancake ini yang berjumlah sebanyak RM407.88. Manakala jumlah jualan untuk individu sebanyak RM144.81 seorang, keuntungan sebanyak RM605.80 dan untuk keuntungan individu pula sebanyak RM86.54. Seterusnya, kita beralih kepada cash flow and balance sheet. Cash balance untuk April ialah sebanyak RM131.38. Manakala cash balance untuk Mei ialah RM1,013.68. Balance sheet pula, total untuk April dan Mei, cash dan total aset ialah RM1,013.68. Untuk modal yang dikeluarkan sebanyak RM407.88 yang membawa keuntungan sebanyak RM605.80. Jumlah untuk liability dan jualan ialah sebanyak RM1,013.68. Ini pula merupakan statement untuk Go E-commerce Little Pancakes. Kami menjual Little Pancakes ini secara online dan juga offline. Secara online sebanyak 4 kali dan secara offline sekali, iaitu pada Expo. Kemudian, untuk modal yang dikeluarkan ataupun raw material sebanyak RM58.27 dengan sekali modal sahaja. Seterusnya, dalam menjalankan perniagaan ini, kumpulan kami juga mengalami beberapa cabaran. Akan tetapi, kami dapat mengatasinya dengan baik dan menyelesaikannya dengan cara yang kreatif. Antara cabaran yang kami hadapi sepanjang menjalankan perniagaan adalah konflik berterusan antara ahli kumpulan, khususnya dalam membuat keputusan. Akan tetapi, kumpulan kami dapat menangani masalah ini melalui perbincangan yang mendalam antara ahli kumpulan dan mendengar setiap idea yang diberikan. Idea yang didengar kemudiannya akan dipilih mengikut suara majority. Tujuan tindakan ini dilakukan adalah untuk mengelakkan sebarang bentuk ketidakadilan berlaku, dan ide yang dipilih itu dapat memberi pengaruh yang baik kepada perniagaan kami yang seterusnya. Seterusnya, cabaran kedua yang kumpulan kami hadapi adalah berlakunya ketidakpuasan hati pelanggan terhadap produk makanan yang kami jual, seperti harga pancake, bilangan pancake, dan sebagainya. Oleh itu, bagi mengatasi masalah tersebut, kami telah membuat penambahbaikan terhadap produk makanan kami berdasarkan cadangan pelanggan melalui feedback form yang kami berikan, di mana kami telah menambah bilangan pancake, menentukan semula harga Little Pancake kami, dan memperbaiki size pancake kami serta memberi diskon kepada pelanggan yang pernah membeli produk Little Pancake kami. Cabaran yang ketiga adalah sumber yang terhad, di mana kumpulan kami menghadapi masalah untuk mencari bekas makanan yang sesuai serta mendapatkan bahan masakan lain seperti topping. Bagi mengatasi masalah tersebut, kumpulan kami akan membuat senarai barangan yang diperlukan dan membeli barangan tersebut lebih awal di kedai-kedai yang berdekatan. Selain itu, kami juga membuat pembelian secara dalam talian sekiranya barangan yang dicari di kedai yang berdekatan tidak ada. Oleh itu, sebelum membuat pesanan, kami akan menghubungi penjual atau pembekal terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat tentang barangan yang dibeli serta memastikan barangan yang dibeli sampai mengikut masa yang diperlukan. Akhir sekali adalah masalah bahan masakan atau bahan makanan seperti topping, di mana topping yang digunakan untuk pancake menjadi kental atau mengeras.
Oleh itu, bagi mengatasi masalah tersebut, kumpulan kami akan menggunakan bekas makanan seperti botol, makanan yang kedap udara serta tahan panas, kemudian merendamnya ke dalam air panas untuk mencairkan topping yang mengeras. Cadangan untuk menambah baik syarikat kami ialah kami akan menginovasikan menu kami iaitu dengan memvariasikan produk kami untuk menarik minat pelanggan. Selain itu, kami juga akan cuba untuk memperkenalkan menu pancake yang bermusim ataupun bertema. Dari segi penggunaan bahan mentah, kami akan menggunakan bahan-bahan yang lebih segar dan berkualiti tinggi untuk menghasilkan pancake yang terbaik untuk pelanggan. Kami juga akan membuat program kesetiaan iaitu dengan memperkenalkan kad member kepada pelanggan setia kami dan juga memberikan diskaun khas kepada mereka.